السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Jadi kita dapat bertemu. Patutnya semalam tapi dah dekat sangat. Tapi semalam Kampung Selamat ambil. Kampung Selamat. Jadi saya pergi Kampung Selamat. Daripada Serdang tu terus ke Kampung Selamat. Sebab mereka nak ganti kuliah yang lepas. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Yang saya tanda lah, saya tanda muka surat 67 nombor 9. Kita berada di huraian zikir lepas semayang. Huraian zikir lepas semayang. Ya, amanah Rasul. Betul tak? Betul tak? Abang tanda betul lah tu. Baik, jadi kita tengok tuan-tuan, kitab kita tuan-tuan, pedoman solat jemaah dan solat musafir. Kitab kita ni karangan Muhammad Saleh Haji Ahmad, abang kepada Ustaz Idris Haji Ahmad, di surau Kampung Tersusun, Jalan Gula tu. Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Zakaria Haji Ahmad ni adik pada pengarang ni lah. Hidup lagi adik pengarang ni, Muhammad Saleh Haji Ahmad. Adik dia nama Zakaria Haji Ahmad, abang kepada Idris Haji Ahmad. Jadi Ustaz Zakaria Haji Ahmad mengajar di masjid surau Jalan Gula tu, Kampung Tersusun. Dia guna kitab ni lah, guna kitab abang dia. Ada satu kitab dia ada, yang saya di masjid Tebuk Matau tu, kitab dia lah, dia terjemah. Ustaz Zakaria Haji Ahmad terjemah kitab itu bagus lah, kitab tentang solat berjemaah tuan-tuan. Kitab ni pun okey, tapi kitab yang Ustaz Zakaria Haji Ahmad terjemah tu, Qaulut Tam fi Ahkam Imam wal Ma'mum, itu lebih detail lah, tata cara sembahyang berjemaah dalam mazhab Syafi'i. Itu saya baca di masjid, mula-mula baca di masjid Semanggui, nak habis dah dalam tu kan, dalam Ihya. Sekarang ni bermula di masjid Tebuk Matau. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi kita tengok huraian zikir lepas solat 67 Amanah Rasul. Baik. Qala Allah Ta'ala amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik. Yang pertama, ini antara ayat yang sangat hebat tuan-tuan, dan tuan-tuan amalkan. Baca ayat kursi dan ayat ni kalau boleh setiap hari baca, supaya rumah kita jauh daripada syaitan. Elok-eloknya kita baca pertama permulaan Al-Baqarah. Permulaan Al-Baqarah itulah yang kita baca masa tahlil tu, sampai di wa ulaika humul muflihun kan. Lepas tu kita baca ayat kursi. Lepas tu kita baca yang ni lah. Dia khawatim surah Al-Baqarah ni hebat tuan-tuan, daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kat sini dia tak bubuh. Tu amanah Rasul pun boleh. Tapi hebatnya surah ni amanah Rasul dengan la yukallifullah ni, sepatutnya kita tak tinggal lah tiap-tiap hari kita baca. Sebab dia antara turun hebat dia sama dengan dibuka pintu langit, turunnya Fatihah, dan penutup surah Al-Baqarah.
Ini kita panggil khawatim. Malah penutup surah Al-Baqarah, malah sahabat Nabi iaitu Abdullah ibn Umar, dia pernah pesan ke anak dia, kalau dia meninggal nanti baca di kepala dia dan di kaki dia awal Al-Baqarah dan penutup Al-Baqarah. Jadi seolah-olah sahabat Nabi juga mengakui adanya baca ayat Quran pada jenazah. Jadi kita janganlah kalut sangat tuan-tuan kalau jumpa pok-pok yang pakai bid'ah. Kan ada bid'ah kan, sana bid'ah, baca ni. Tuan-tuan tinggallah tuan-tuan, pok-pok ni bukan ada kerja tuan-tuan. Itu yang sebut pok-pok yang bid'ah sana bid'ah sini. Kadang-kadang ada benda dia bercakap betul, tapi yang tak betul itu banyak lah tuan-tuan. Yang mana tak patut dibid'ahkan mereka bid'ahkan. Jadi baca Yasin pada jenazah ni ada bukan tak ada, ada. Jadi tuan-tuan, kalau ada adik-beradik kita meninggal dunia, bacalah waktu dia meninggal dunia tu di kepala dan di kaki dia. Di kepala pembukaan Al-Baqarah dan di kakinya penutup Al-Baqarah. Baik tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan nak baca Yasin pun boleh ya. Betul tak? Baca Yasin pun boleh. Ialah pada kita mai ziarah orang mati duk menyembang buat apa? Betul tak? Ni duk menyembang. Bila orang baca Yasin kita kata bid'ah. Ni tuan-tuan, nampak tak? Menjauhkan orang daripada beramal. Betul tak? Jadi kita mai, takkan kita orang jenazah kita duk menyembang. Betul tak? Menyembang biar jenazah itu duk sembang merapu. Tak bid'ah pula atas itu kan. Jadi baca Yasin tuan-tuan, bukan buat maksiat. Baik, jadi tuan-tuan, ni antara yang sepatutnya kita hafal permulaan Al-Baqarah, ayat kursi, dan yang ni kita baca tiap-tiap malam tuan-tuan tiap-tiap malam supaya rumah kita menjadi dinding daripada syaitan. Baik, kita tengok apa makna dia. Baik, Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Yang ini makna dia apa sahaja yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah beriman. Dan juga orang beriman. Makna dia Rasulullah beriman, percaya, orang yang beriman juga percaya. Kemudian semuanya beriman kepada Allah. Ini rukun iman kan. Pertama, beriman kepada Allah. Iman ni maksud percaya tuan-tuan, dalam hati. Iman ni percaya dalam hati. Walaupun orang tu tak beramal tuan-tuan, tapi dia Islam lah. Betul tak? Kalau dia tak semayang, puasa pun tak, tapi dia beriman semua ni tuan-tuan. Inilah menjadi perbezaan di kalangan ulama bincang. Tapi pegangan kita tuan-tuan, iman adalah tasdiqu bil qalb. Yakni membenarkan dalam hati. Sebagai ulama kata tak, dia mestilah yang sempurnanya iman ni tasdiq biqalbi, kita benarkan dalam hati, wal amalu bil jawarih, kita beramal dengan anggota badan kita, kemudian kita nyatakan, wal iqraru bil lisan, kita iqrar dengan lidah. Itulah kesempurnaan iman. Tapi kalau ada orang dia percaya Allah, dia percaya, beriman semua. Dia beriman semua. Cumanya kita tak nampak amalan dia. Tetap juga dia orang yang beriman. Seperti mana Najasyi kan. Najasyi ni kita tahu pada zaman Rasulullah SAW, Najasyi kan dia tak menyatakan Islam dia. Mana dia nyatakan? Dia diam je Najasyi tu. Bila dia mati, Jibril bagi tahu Rasulullah SAW telah mati raja yang soleh, lelaki yang soleh. Rupanya dia beriman, dia diam Najasyi tu. Dia diam, dia beriman. Baik. Cuma kesempurnaan iman ni mestilah hati kita menyaksikan, kita juga beramal dan kita juga mengakui dengan lidah kita. Baik. Kemudian pertama, beriman kepada Allah, percaya pada Allah. Yakni tetap percaya pada Allah ni memanglah selalu kita sebut beriman pada Allah. Untuk masuk dalam hati ni tuan-tuan, kena ingatlah, waktu saya duduk kat depan tuan-tuan duduk kat depan saya, ada isteri kita di rumah, ayah kita duduk di kampung. Tuan-tuan, adanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu kena sedap betul-betul tuan-tuan. Tiap-tiap hari kita bangun, buka mata, nak pejam mata, kena ingat adanya Tuhan langit dan bumi, pencipta alam semesta. Ada tuan-tuan, dia ada, dan Allah menyaksikan apa sahaja yang kita lakukan, dan Allah mengetahui segala-galanya. Kena tahu dalam hidup ni, kena ingat Allah itu ada. Kita semua beriman Allah tu ada, tapi kadang-kadang perasaan tu tuan-tuan,
perasaan, merasa tu tuan-tuan. Macam tuan-tuan pergi mancing lah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi mancing, tiba-tiba tuan-tuan rasa keberadaan, tuan-tuan yakin dalam sungai ada buaya. Tapi masa tuan-tuan mancing tu, tuan-tuan rasa keberadaan dia. Menampak buih ke betul tak? Itu tanda-tanda dia tu. Tuan-tuan kalau tengok buih besar-besar tu, tuan-tuan baling batu. Memang buaya lah tuan-tuan. Biasanya lah. Tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa keberadaan buaya tu, kalau dulu-dulu bapak saya, buaya tu dia apa? Dia ganggu, maksudnya cari kelesar tu. Dia tolak dengan muncung dia kita punya sampan. Bergoyang lah, dia tak begitu balik. Dia main-main. Ayah saya tolak dengan pendayung, nanti dia pergi balik. Jadi bila kita rasa keberadaan buaya tu, dia akan jadi lain rasa tu. Dia rasa lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak terus, dia lagi kacau. Tuan-tuan tengok dia timbul depan tuan-tuan, panjang pada sampan. Ada setengah surau saya pergi mengajak. Depa pergi naik, depa rajin pergi mengai di sungai dekat nak sampai masjid tinggi tu. Daripada mana? Masjid tinggi belakang tu kan. Dia ada tempat dia nama apa tu? Daripada Sungai Gedong tu, Sungai Gedong tu kan. Straight sebelum ke masjid tinggi belakang tu. Dia ada kawasan tu, dia agak memang ada macam ada buaya besar di situ. Biasanya bila mancing dia muncul, dia timbul ya. Mula-mula dia timbul hijau. Lepas tu dekat sikit, besar. Besar tak tahu. Rupanya sekali dia timbul tepi sampan terus. Tengok dia nak kenal siapa main tempat dia. Macam tu lah kot tuan-tuan. Yang tu lagi takut tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tahu Allah tu ada, tapi rasa keberadaan tu supaya kita rasa ringan. Bila kita ditimpa musibah, rasa ringan tuan-tuan. Bila kita malam-malam hantu main kacau tuan-tuan, kena ingat Allah lebih berkuasa pada dia. Betul tak? Sampai kita kalau rasa keberadaan Allah, hantu pun kita tak takut. Rasa keberadaan tu, kita beriman lah, tapi rasa keberadaan tu. Saya bagi contoh yang lain lah. Tuan-tuan tahu dalam hutan ada rimau, betul tak? Tuan-tuan tahu. Tapi beza kalau tuan-tuan masuk hutan, tuan-tuan bau air kencing rimau dan tapak kaki dia, tengok segar lagi. Dia punya takut tu lain. Dia punya takut tu dia jadi lain. Rimau di Malaysia ni tak banyak, ada dalam 250 tuan-tuan. Tapi rimau yang paling ganas dan garang adalah harimau Malaysia lah tuan-tuan. Walaupun dia kecil sikit. Dia tak macam Rusia punya. Rusia harimau yang paling besar, Siberian Tiger kan, lebih besar daripada singa sekalipun. Siberian Tiger lebih besar daripada singa. Besar betul. Tapi yang paling ganas adalah Bengal Tiger dan kita punya Sumatera ni belah. Yang garang tuan-tuan. Kalau kita rasa keberadaan tu, dia punya perasaan lain tu. Tapi kalau kita dengar dia punya mengaum, dia lagi ya. Kalau dia main gigit kita, dia jadi lagi lain. Keberadaan tu. Tiap-tiap hari saya dan tuan-tuan, kita muhasabah, ingat bangun pagi, malam nak tidur, renung-renung. Kita ada Nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di kubur dia sekarang, berada di kubur dia. Dan kita adanya Allah yang tidak terikat dengan masa dan tempat. Adanya Allah, rasa keberadaan Tuhan. Jadi biar kita sebut beriman dengan Allah ni bukan sekadar okey saya beriman. Rasa keberadaan tu ada dia. Dan malaikat-malaikatnya lah. Malaikat Allah banyak mana banyak lah. Yang kita wajib percaya ada 10 kan. Pertama siapa tuan-tuan? Jibril. Yang kedua Mikail. Yang ketiga Israel. Yang keempat Israfil. Dah 4 lah. Lagi Raqib, betul tak? Atid. Kemudian betul lagi apa? Munkar, Nankir. Lagi Ridwan, Malik. Jibril kerja dia menyampaikan wahyu, kita semua tahu. Kalau orang tanya tuan-tuan, Jibril buat apa sekarang? Wahyu dah tak ada. Kan ada orang betul tak dia suka tanya, lah ni wahyu mana turun dah, Jibril buat apa? Dia benda raib susah duk tanya naknya. Tapi jawapan dia mudah, malaikat yang kerja dia beribadah tuan-tuan. Itu kerja malaikat. Kalau tengok di langit itu ada malaikat yang rokok dah beribu-ribu tahun dah. Ada yang iktidal beribu, ada yang duduk antara dua sujud. Macam kita semayang tu tak berhenti, sebab malaikat dia tak mengantuk, dia tak penat, dia tak letih, dia tak ada apa. Itu kerja dia, mesti wasabbihu bihamdih. Yusabbihu bihamdih. Dia subhanallah bihamdih, itu kerja malaikat memuji Allah. Jibril, kemudian siapa? Mikail, kerja dia apa? Menurunkan hujan, menguruskan rezeki tuan-tuan. Hakikatnya Allah tuan-tuan. Tapi dari segi zahirnya Mikail lah dengan izin Allah. Macam kita dapat gaji lah.
Zahirnya bos bagi. Betul tak kan? Zahirnya 25 bulan masuk. Tapi hakikatnya Allah. Buktinya tuan-tuan kalau negara kita dilanda perang, habuk pun tak ada. Betul tak kan? Kalau tiba-tiba jadi perang ataupun tiba-tiba sistem shutdown semua. Tak masuk gaji. Betul tak? Boleh jadi macam-macam. Tahun depan akan jadi great reset. Kena ingat great reset dia akan reset balik mata wang, nilai mata wang dunia. Saya tak tahu tuan-tuan, duit kita akan jatuh ke akan naik. Saya tak boleh cerita panjang tuan-tuan, tapi cerita dia begitu. Great reset bersedia tahun depan akan berlaku. Reset besar-besaran nilai mata wang. Tak tahu duit Malaysia nak naik ke nak jatuh. Kalau jatuh tuan-tuan, tak tahu lah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi roti canai, satu roti canai tu dia duit banyak tu tuan-tuan. Duit jatuh. Tak ada nilai tuan-tuan kalau duit jatuh. Macam duit Turki jatuh mendadak. Baik, jadi tuan-tuan, yang kedua Mikail, yang ketiga Israel, kerja dia apa? Cabut nyawa. Mayat binatang siapa cabut? Binatang sebagai ulama kata Israel juga cabut. Sebagai ulama kata pembantu Israel. Daripada dua pandangan lah. Cuma persoalannya macam mana malaikat Israel cabut nyawa banyak? Dunia ni banyak. Dalam setiap saat orang mati. Macam mana dia cabut? Betul tak? Nak main kat kawan ni. Dalam hadis Nabi ada sebut, ataupun kata-kata para ulama kot sebut, manusia ni, seluruh manusia ni, bukan manusia, seluruh benda yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut, binatang ke manusia ke jin ke, semua akan merasai mati. Kita semua ni di hadapan malaikat Israel hanyalah seperti hidangan di hadapan orang. Makna dia apa? Israel itu besar sebesar-besarnya, sehingga kan kita semua ni macam hidangan depan dia aja. Dia boleh ambil mana dia nak ambil. Dalam satu masa dia boleh ambil 100 pun dia boleh ambil. Di depan dia macam hidangan di depan dia. Saiz dia kan besar. Okey, tak apa, tu Israel. Setelah Israel tuan-tuan, Israfil. Apa kerja Israfil? Tiup sangkakala. Tapi tak tiup-tiup lagi, buat apa? Dia berzikir, tasbih pada Allah. Dan kena ingat Israfil sekarang ni, waktu Rasulullah diutuskan, Israfil mulut dia dah berada di trompet. Dagi dia dah berkerut, mata dia tengok bawah arash, telinga dia dengar betul-betul, mata tengok bawah arash, dahi berkerut, telinga dengar betul-betul, mata yu'mar bin nafkhi, bila diarahkan tiup. Masa nak dekat dah kiamat ni. Okey, tuan, lepas tu siapa? Israfil. Lepas siapa? Raqib Atid. Tuan-tuan tahu, catat amalan. Kemudian Munkar Nakir tanya soalan dalam kubur. Kemudian Malik dan Ridwan. Ridwan jaga syurga, Malik jaga neraka. Baik. Malik tu ketua Zabaniyah. Dengar malaikat Zabaniyah kan? Zabaniyah tu kerja dia pada Padang Mahsyar lagi. Dia kontrol semua. Halau ke sana, halau ke sini. Ketua dia adalah Malik. Muka dia memang tak senyum. Baik tuan-tuan. Kemudian, dan kitabnya kita tahulah ada, semua kitab ada berapa? Yang kita wajib percaya ada 4, iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tapi kita juga wajib beriman dengan suhuf kan. Suhuf ni helaian tapi tak sampai kitab. Nabi Musa ada, Nabi Ibrahim ada. Suhuf Ibrahim wa Musa. Wajib beriman. Dalam Quran sebut. Tapi Quran saya pernah sebut kat tuan-tuan, kitab semua yang diturunkan berapa tuan-tuan? Ingat tak? 104. Dihimpunkan seluruh ilmunya dalam 4. Kitab daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tuan-tuan tahu kan, 25 rasul tu yang disebut dalam Quran. Banyak lagi rasul yang tak disebut. Banyak lagi. Katanya rasul ada 313. Nabi katanya ada 124,000. Ada riwayat sebut tuan-tuan. Jadi katanya kitab yang pernah turun 104. Tapi 104 ni mana ilmu dia? Dihimpunkan dalam 4 kitab. Iaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ilmu 4 ni dihimpunkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan baca Quran tu menghimpunkan semua kitab-kitab yang dahulu. Ilmu Al-Quran dihimpunkan dalam Mufassalat. Mufassalat ni apa? Ilmu Al-Quran diringkaskan dalam Mufassalat. Mufassalat ni apa? Daripada surah Qaf wal Quranil Majid, bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala kafirun hadha syai'un ajib. Surah Qaf tu. Qaf. Daripada surah Qaf sampai qul a'udzu birabbin nas. Di situ menghimpunkan segala ilmu Al-Quran. Tak habis lagi. Segala ilmu yang berada di Mufassalat diringkaskan dalam satu surah yang paling afdal, iaitu surah Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah dihimpunkan dalam satu ayat. Ayat mana? Ada khilaf. Abang sebut bismillah kan? Itu dalam tafsir Nasafi dan tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan, tafsir Qadi Jitra, tahu tafsir Nurul Ihsan?
Kadi Jitra tu, Haji Ahmad apa tu, saya mengajar di surau Bangan Serai tu, Haji Ismail. Jadi dalam tafsir Nasafi dan tafsir Nurul Ihsan sebut dalam bismillah. Dan dalam bismillah tu diringkaskan dari di mana? Di ba tu. B. Maksudnya billahi, segala-galanya di dunia ni semua billah, dengan izin Allah. Sebahagian kitab sebut tak, bukan pada bismillah, tapi diringkaskan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Itulah puncak kehidupan kita itu Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, itulah puncak tuntutan Allah. Ya Allah Ta'ala tuntut kita ni itu je. Iyyaka na'bud, semata-mata padamu lah ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan semata-mata padamu lah kami minta tolong. Inilah kemuncak arahan Allah pada seluruh manusia. Ada yang sebut di situ. Okey tuan, tak apa. Kemudian dan rasul-rasulnya, dan rasul saya sebut ada 313, Nabi 124. Ibu ada riwayat sebut lagu tu. Cuma yang terbaik, yang paling afdal adalah 25. 25 Nabi tu, itu adalah yang terbaik berbandingkan yang lain. Tapi daripada 25 tu, yang mana yang terbaik? Ada 5 kan? Ulul azmi dia bagi. Iaitu ada 5 Nabi. Nabi yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi mana yang empat? Isa. Yang kelima Ulul Azmi. Yang kelima Ulul Azmi sebab Nabi yang paling teruk diuji oleh Allah dan paling sabar. Yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh. Baik tuan-tuan, kemudian mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. La nufarriq, ni selalu kita sebut, la nufarriq baina ahadin min rusulih, tidak membeza-bezakan. Mana dia apa? Kita bukan macam orang Yahudi, beriman pada semua rasul. Nabi Muhammad tak mau. Nabi Sulaiman, orang Yahudi kata Nabi Sulaiman ni tukang sihir. Orang Yahudi cakap macam tu. Banyak orang sihir Yahudi sebut begitu. Pada zaman Rasulullah sebut Nabi Sulaiman tu bukan Nabi, dia tukang sihir. Tu yang boleh kontrol angin, binatang, manusia, jin. Sebab dia panggap dia tukang sihir. Orang Kristian beriman dengan banyak Nabi tuan-tuan. Tapi Nabi apa? Nabi Isa dibagi level tinggi tuan-tuan. Bukan level manusia, level Tuhan tu Rasulullah tak mau. Sama dengan orang Yahudi. Nabi Sulaiman dia bertuduh dia apa? Tukang sihir. Nabi Uzair dia berkata anak Tuhan pula. Nabi Uzair dia berkata anak Tuhan. Orang Yahudi, orang Kristian sebut Nabi Isa anak Tuhan. Nampak tak? Angkat makam jadi anak Tuhan. Kita bukan lagu tu tuan-tuan. Semua Nabi ingat abduhu wa rasuluh. Hebat lagu mana pun Nabi tu kekal abduhu wa rasuluh. Apa makna dia? Hambanya dan pesuruhnya. Yakni hamba Allah dan pesuruh Allah. Jangan bagi kuasa ketuhanan tuan-tuan. Jangan bagi tuan-tuan seperti mana yang orang lain buat. Tu Rasulullah pesan dah tuan-tuan supaya tak mau jadi lagu tu. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana rasuluh abduhu wa rasuluh. Jangan angkat aku, muliakan aku seperti mana orang Nasrani memulia Isa bin Maryam. Kan dia panggil anak Tuhan. Ada kuasa ketuhanan macam-macam lah tuan-tuan. Tapi ingat, katakanlah Kul abdullahi wa rasuluh. Aku ni hamba Allah dan pesuruh Allah. Jangan jadi silap tuan-tuan. Saya tengok ada sebahagian, ada seorang cikgu tu, cikgu tapi dia masuk sufi lah, tarikat tuan-tuan. Tarikat yang saya agak nampak menyimpang lah tuan-tuan. Dia kata Allah dengan Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad ni adalah zahirnya, batinnya Allah. Ada sebut. Ada, boleh tengok di YouTube. Ini yang merosakkan nama sufi. Sufi ni banyak bagus, tarekat banyak bagus. Tapi orang yang dipanggil, orang panggil mutasawwif tuan-tuan. Mutasawwif ni maksudnya orang yang bukan sufi, belagak sufi. Orang yang jahil tapi ikut tarekat biar ilmu tak ada, kita panggil mutasawwif. Dan orang yang nak ikut-ikut je. Sama sampai disebut dalam, ada video dia tuan-tuan. Disebut dalam video dia. Cikgu tu ada di YouTube. Saya tak nak sebut nama dia tuan-tuan, ambil pergi lah kat dia. Dia ada channel dia, orang ramai ikut. Dia kata Allah dengan Rasulullah ni macam ni. Ni Allah, ni Muhammad, ini Allah. Macam tu Oh, janganlah macam tu tuan-tuan.
Dia mula nak bagi ke situ tuan-tuan. Nak bagi ketuhanan, divinity tuan-tuan, macam dewa tuan-tuan. Tak. Rasulullah abduhu wa rasuluh. Rasul juga wafat, tanam seperti mana manusia yang lain. Tapi makam Rasulullah, ketinggian Rasulullah memang luar biasa lah. Tiada bandingan tuan-tuan. Mukjizatnya luar biasa lah. Tapi jangan bagi kuasa ketuhanan. Baik tuan-tuan. Kuasa Allah, Allah lah tuan-tuan. Beza antara Allah dan hamba makhluk dia. Sampai disebut lagi satu tuan-tuan. Dia kata zikir ni, dia kata, yang kita kata Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ni dia kata tak tinggi lagi. Tinggi lagi Allah. Lagi tinggi. Tak apalah Allah kan. Zikir Allah, Allah. Dia kata kalau lagi tinggi tu, tinggal alif dengan ha je dia kata. Zikir Allah, hu lagi tinggi, dia kata. Sedap pula kata. Dia kata. Lolak, lucuh tuan-tuan. ada video dia kata. Itu yang sedap tu dia kata. Malah disebut alif tu adalah menyerupai zakar lelaki dan nyaha tu macam kemulahan perempuan. Ini penghinaan pada nama Allah. Ini sufi apa ini sesat? Sesat kan? Saya tak boleh sebut, saya tak boleh sebut. Bibi kat dia lah. Dia kata tuan-tuan. Itu zikir lagi tinggi. Tuan-tuan. Itu orang doa tu zikir tu. Kita lepas sembahyang tak tinggi. Ini semua bukan lepat bukan lepat. Tapi bukan lepat. Cikgu ni daripada Terengganu kot. Itulah. Kemudian tuan-tuan, waqalu kemudian kita tidak membezakan rasul-rasulnya, tidak ingat mana-mana rasul tetap juga hamba Allah dan pesuruh Allah. Tak ada yang naik ke makam ketuhanan ataupun kuasa ketuhanan, tak ada. Baik, kemudian tuan-tuan, mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Nampak tak? Wa qalu sami'na wa ata'na. Ini kita orang beriman sebut sami'na wa ata'na. Kita dengar dan taat. Ni kita tuan-tuan, inilah umat Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ata'na. Apa beza kita tuan-tuan? Beza kita dengan umat yang kedua teramai masuk Islam. Tuan-tuan tahu umat paling ramai masuk syurga? Kita paling ramai tuan-tuan. Paling ramai umat masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, ahli syurga ada berapa saf tuan-tuan? Ahli syurga ada berapa saf? 100? Mana 70? 120. Ahli syurga 120 saf. Tapi bukan saf pada lang ni saf tuan-tuan, sikit. Saf padang mahsyar. Satu saf tu mungkin juta, puluh juta, mungkin ratus juta, mungkin bilion, saya tak tahu lah. Ni saf padang mahsyar. Jadi ahli syurga 120 saf. 80 saf daripada umat ni. Dan 80 tu duduk depan. Yang ni duduk belakang. Dia duduk depan lah 80. Harap-harap ada lekuk kita terselit je lah tu tuan-tuan. Lagi 40 umat yang sebelum kita lah. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh dan seterusnya. Jadi tuan-tuan, 80 saf ni umat kita. Kita umat yang paling ramai masuk syurga. Setelah kita umat apa tuan-tuan? Umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa ramai tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak berbandinglah, kita ni umat terbaik tuan-tuan. Kuntum khaira ummatin. Kita umat terbaik. Umat Nabi Musa tu tuan-tuan, yang saya kata ramai, nombor 2, sebab Rasulullah pernah Rasulullah nampak kan, Allah tunjuk pada Nabi SAW, yang mana Rasulullah nampak di ufuk, betul tak? Nabi nampak, Allah zahirkan pada Nabi SAW, nampak di hari kiamat ada Nabi yang bangkit, tak ada orang beriman langsung, ada yang 2 orang, ada yang 2-3 orang, ada yang tak sampai 10. Tapi ada tiba-tiba Rasulullah tengok ada satu Nabi, umat dia penuh ramai. Rasulullah kata umat dia, dikatakan itulah Musa dan kaumnya. Kemudian barulah diperlihatkan pada Nabi SAW, umat Nabi SAW lebih ramai berganda-ganda. Itu menunjukkan umat Nabi Musa nombor 2 teramai setelah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi umat Nabi Musa ni tuan-tuan, ketika mana di Bukit Tur Sina tu, kan Allah Ta'ala bagi arahan pada dia. Dan Allah Ta'ala kata, khuzu ma atainakum biquwah. Allah Ta'ala wa rafa'na fawqakum tur. Kita baca Quran. Wa idh akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Mana dia apa? Ketika mana kami ambil janji pada kamu dan kami angkat gunung. Kan bukit Gunung Tur Sina tu. Bukan Bukit Merah tu, bukan Bukit Larut. Gunung Tur Sina tu. Gunung Tur Sina Allah angkat. Letak atas kepala Bani Israel, pengikut Nabi Musa tu. Angkat. Khuzu ma atainakum biquwah. Pegang sungguh-sungguh apa yang kami berikan ni. Ni Gunung Tur Sina ni. Besar, Masya Allah. Tak tahu nak kata besar tuan-tuan. Tuan-tuan nak naik pun 5 jam tuan sampai atas.
Tuan-tuan mungkin Semanggui boleh aku no. Saya pergi Semanggui pun tak mau tuan-tuan, malas. Bukan tak boleh, malas. Cik. Jadi tuan-tuan letak gunung Tursina atas tu. Khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang betul-betul apa yang kami bagi ni, ambil. Tak apa, dia berkata sami'na wa ata'na. Ni pengikut Nabi Musa ni. Yang hak 70 yang terbaik tu. 70 yang terbaik tu. Bila letak balik gunung Tursina, dia berkata apa? Sami'na wa asayna, kami dengar tapi mungkin kami lawan kot. Pak tuan-tuan. Sebab tu umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Sahabat Nabi SAW adalah sahabat Nabi yang terbaik banding dengan sahabat Nabi yang lain. Jadi ini kita lah sami'na wa ata'na. Apa segala perintah daripada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Jangan banyak cengkak. Saya tak nafikan tuan-tuan. Di kalangan umat kita juga ada yang banyak tanya. Ada tak tuan-tuan? Ada kan? Ada, bila hukum Allah banyak tanya. Saya bagi contoh satu ya tuan-tuan. Mencuri potong tangan. Tak? Ni kat mana sebut tuan-tuan? Siapa sebut mencuri potong tangan? Adakah parti sebut? Mana ada parti sebut? Parti memperjuangkan. Siapa sebut tuan-tuan? Dalam Quran sebut. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihum manakala minallah. Pencuri lelaki mencuri perempuan potong tangan. Nampak tak? Potong tangan. Apa ni potong tangan, kejam sangatlah apa semua. Ada orang mula bertikaikan. Jangan pertikaikan, kita tak tahu. Betul tak tuan-tuan? Saya pernah sebut kat tuan-tuan, di Arab Saudi buat hukum potong tangan 34 tahun, yang kena potong tangan hanya 16 orang. 16 ataupun 17 tuan-tuan. Selama 34 tahun. Kenapa tuan-tuan pencuri potong tangan? Dia banyaklah syarat dia. Dia kena 1/4 dinar, barang tu kena tersimpan, dia bukan terdesak. Banyak syarat-syarat dia lagi sebelum nak potong tangan tu. Kalau dia mencuri pasal apa? Pasal banjir kan, curi kan, tak kena potong tangan. Tapi kalau pergi curi habis perabot apa semua, yang tu saya tak tahu. Curi barang tuan-tuan, terdesak kita tak boleh potong tangan dia. Tapi kena takzir. Takzir ni terpulang pada pemerintah, sebab ke pencuci tak longkang ke. Yang penting ada hukuman dia juga, tapi tak sampai potong tangan. Dia ada syarat dia. Saya bukan apa tuan-tuan. Saya ringkaskan cerita tuan-tuan. Pernah Ustaz Rundin kan, dia cerita Ustaz Rundin meninggal rahimahullah. Dia mengajar di satu masjid tu. Masa nak mengajar tu, ada satu orang lelaki jumpa Ustaz Rundin. Dia kata, apa Ustaz? Hukum Islam potong tangan ni kejam. Hukum Islam potong tangan kejam. Tak apa, Ustaz Rundin tak layan. Bukan, buat apa layan? Betul tak? Orang yang jenis tak hormat ayat Quran layan, buat apa? Tak apalah, lepas tu Ustaz Rundin pun mengajar. Bila mengajar, dia balik. Ada tak orang lagu tu? Tuan-tuan pernah jumpa tak? Orang mengaji malah, tapi bila sembang kedai kopi bab agama, kalah orang lain. Ada tak? Oh, ramai. Biasanya, maaf lah, biasanya merapu tuan-tuan. Biasanya lah. Merapu, kemudian sembang pun ting kosong lah tuan-tuan. Biasanya begitulah. Saya pernah jumpa orang yang tak mengaji lah. Tak mengaji sangat tuan-tuan. Dia beritahu, dia mengaji jenis sembang kedai kopi hebat. Tapi sembang semangat dengan kita bab agama. Tapi tak mengaji agama, sembang bab agama. Bukan kaki masjid pun, tapi sembang agama kemain lagi. Dia sebut kat saya, kalau kita basuh berak, dia kata, basuh berak, kita kena rasa tu 3 kali rasa. Yang pertama rasa dengan tangan. Kalau orang lelaki, dia akan rasa kesat. Bersih lah tu. Basuh-basuh apa? Waktu kita buang air besar tu kan, berak lah tuan-tuan. Rasa kesat itu bersih. Orang perempuan rasa licin. Bersih. Kemudian kita kena hidung, bau. Bau. Yang ketiga, kena rasa. Tu dia. Malas layan lah hang, malas mengaji kita kan. Hang buatlah macam tu kan. Mana hang mengaji ni rasa. Mandai-mandai. Rasa tu kita, bila kita dah basuh tuan-tuan, dah kita rasa kesat, dah kita rasa kesat tangan, hilang lah tuan-tuan. Itu saja. Boleh lah. Itu saja. Pergi rasa pula. Baby kat dia buat, saya malas tengok. Semangat malah mengaji. Payah. Kalau kita layan pun dia bukan nak nerima, betul tak? Dia duk angkat suara. Baby kat dia. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada orang macam tu. Tuan-tuan tengok je, mana orang yang tak mengaji ilmu agama, tapi sembang abad agama kemain lagi, tak pernah ngaji agama, masjid pun tak laki. Tuan-tuan layan lah tuan-tuan. Soalnya dia mengarut lah tuan-tuan. Jadi dia tak mengaji. Ustaz Rundin mengajar, tak mengaji balik. Isyak dia main balik. Tu semayang. Masa nak balik, motor dia kena curi. Dia bukan motor macam kita, motor besar tu. Motor besar tu mahal tuan-tuan. Kalau Harley Davidson tu harga ratus-ratus ribu.
Hai, beli motor besar. Masa nak balik motor kena curi. Dia kata apa? Kalau saya dapat saya bunuh dia. Tengok lagi kan kita tak tahu. Banyak kes kat dunia ni tuan-tuan. Mula-mula nak mencuri sampai membunuh, banyak kes. Betul tak? Banyak kes. Ada kes dia pergi ragut orang perempuan. Ambil emas kan, ragut. Pergi jual. Rupanya perempuan tu pakai Zulian. Kan Zulian mana laku. Dia buat apa? Dia ambil parang, dia pergi tetak perempuan tu. Ada kes. Tengok, niat nak mencuri. Tapi dia bangang serai. Ragut kan. Kan jadi dia bangang serai. Banyak tempat dah jadi. Tapi bangang serai dah jadi. Orang perempuan, kalau beg ni ada beribu orang ragut, dia nak bagi. Dia tak bagilah. Kalau dalam tu pun ada emas duit dia. Jatuh motor, mati. Bangang serai. Kat Malaysia pun banyak kes tu. Banyak mati. Niat nak mencuri. Di bangsa yang India, ada orang masuk tu. Niat nak mencuri rumah Datuk tu. Tapi bila Datuk tu tak bagi barang dia, tetap mati Datuk tu. Mula niat nak mencuri. Last dia bunuh orang. Satu lagi kes. Haji Makno ni tahu, mungkin tuan-tuan tak kenal kot. Mati umur 80 lebih. Ni duduk kampung Selamat, tanam di Bukit Betul. Dia lama jadi polis di Kuala Lumpur. Satu kes dia jumpa pasangan. Suami dia askar. Baru kahwin, baru berapa hari kahwin. Malam tu masuk pencuri masuk rumah dia. Indonesia tuan-tuan, warga asing. Ikat dia dengan bini dia. Tengok bini dia lawa. Kan baru kahwin, dia bergilir rogol bini dia. Tengok, niat nak curi. Banyak niat nak curi, pengakhiran dia bunuh orang, rogol orang. Sampai di Arab Saudi pun sama. Betul tak? Niat nak curi, bila tak boleh bunuh orang. Dia tak nampak. Dia nak nampak orang curi potong tangan. Dia tak tahu yang mencuri nak buat macam-macam. Satu kes masa saya di Kuala Lumpur, masuk berita, saya pun tengok gambar dia ambil ke tepi. Satu blok tu masuk. Orang Melayu kita jual tanah. Dapat ratus-ratus ribu. Perompak masuk rumah dia tak dapat banyak tu. Dia dapat berapa puluh ribu tapi tak dapat banyak. Perompak tangkap dia pun tak puas hati mencuri ni. Dia ikat dia kat tiang elektrik, serelum dengan plastik. Plastik kecil tuan, serelum. Mati tak tuan-tuan kalau biar berjam-jam. Lemah tuan-tuan. Sebab tu orang yang duk pertikaikan potong tangan kejam-kejam, ini jahil tuan-tuan. Ini orang yang mendekati kufur, malah boleh jadi kufur tuan-tuan. Dia tak tahu. Betul tak? Kita nak jaga tuan-tuan. Walakum fil qisas hayatun ya ulul albab. Hukum Islam ni tentang kisah dan sebagainya supaya manusia boleh hidup. Baik tuan, tak apa tuan. Kemudian kita dengar dan taat. Kemudian ghufranak, keampunanmu wahai Tuhan kami, yakni ampunlah kami. Wa ilaikal masir, dan kepadamu jua tempat kembali. Baik, kita tengok seterusnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik. Tidaklah Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Makna dia apa tuan-tuan? Kita yang dapat ni ibadah yang kita diwajibkan ni kita mampu buat. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu, ada keringanan. Betul tak? Tuan-tuan tak boleh solat berdiri, tuan-tuan boleh sembahyang duduk. Nampak tak? Tuan-tuan tak boleh sembahyang duduk, tuan-tuan boleh sembahyang. Kalau duduk tak boleh sembahyang apa? Jangan baring lagi, mengiring dulu. Ni tuan-tuan baring tu, dulu mengiring dulu. Mengiring. Mengiring. Tahu mengiring kan? Atas lambungan kanan, kepala belah sana, kaki belah sini. Mengiring tak boleh, baru baring. Baring macam mana? Baring kaki ke kiblat kepala tuan-tuan ke situ. Sini tuan-tuan. Kiblat sini kan? Tuan-tuan baring macam ni. Ini kepala tuan-tuan. Letak bantai sikit. Supaya apa? Nanti senang tuan-tuan nak gerakkan kepala tu. Bagi kepala. Mengiring belah ni, kepala belah ni. Yang belah sini, kaki sini. Mengiring belah kanan, lambungan kanan. Kemudian apa lagi? Kalau tak boleh baring, takkan tak boleh baring kot. Baring pun tak boleh. Kita duduk lagu mana? Duduk lagu mana yang boleh? Tidak kan? Kalau orang kena COVID mana boleh baring? Orang kena COVID nak tanya, sepupu ke? Ipang, adik ipang. Kalau kena COVID baring memang lagi cepat mati. Oksigen tak masuk. Kena COVID dia kena meniarap. Meniarap lepas tu kena tongek sikit, tunduk sikit nak bagi oksigen masuk. Yang tu yang dia boleh semayang macam tu. Yang tu yang dia boleh. Kalau dia baring sekejap dia mati. Mengiring boleh, gagah lagi lah mengiring. Tapi kalau dah teruk memang kena tu lah, kena meniarap tu. Nampak tak? Dia ikut kesesuaian tuan-tuan. Kemampuan kita. Puasa, kalau tak boleh puasa boleh. Boleh apa tuan-tuan? Boleh buka? Boleh buka puasa.
Betul tak kan? Kalau kita tak boleh puasa, boleh buka puasa. Dalam penyanan boleh buka puasa. Dan sebagainya tuan-tuan. Tapi ada orang saya jumpa, sihat je. Tiap kali bulan puasa, gastrik. Ada? Dia malas puasa, gastrik. Tengok orang sihat je pun. Tapi kalau betul-betul tak apalah. Kalau betul-betul nak buat macam mana sakit. Baik tuan-tuan. Kemudian, ia sama juga kalau kita diuji lah. Motor kita hilang ke, ataupun kita diuji dengan kematian orang yang kita sayang ke, kita diuji dengan rumah terbakar, saudara Islam kita yang diuji dengan banjir kan tuan-tuan. Belajar bersyukur tuan-tuan, banjir dahsyat. Tuan-tuan belajar bersyukur. Nah, siapa yang diuji insya-Allah sebenarnya kita mampu hadapi ujian tu. Nah, kalau kita duk apa? Kita mengamuk-ngamuk, menjerit-jerit tuan-tuan, bukan boleh ubah takdir pun. Tuan-tuan tengok ada orang-orang viral tuan-tuan. Anak dia insiden. Anak dia koma, mak dia kena rasuk. Ada orang viral tu. Isteri dia kan? Saya tengok. Saya ingat mak dia. Sebab nampak budak tu macam budak. Memang budak tu tak sedap langsung. Wire semua orang badan dia kat hospital lah. Perempuan tu rasuk punya teruk. Aku iblis. Aku betul. Dia sebut berkali-kali. Aku iblis. Dia ambil bantai, dia katuk anak dia. Anak dia tu. Anak dia ke anak saudara dia ke suami dia. Tapi dia ingat macam anak dia. Lepas tu polis duduk keliling dia tu. Polis keliling dia. Polis bantuan kan. Dia duduk macam tu. Aku iblis. Saya ingatkan lakonan. Rupanya ada polis tepi tu. Duduk kontrol dia. Sebab dia tengah macam kerasukan. Tuan-tuan. Kalau kita mengamuk, aku iblis tu. Bukan boleh sembuh pun. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu saya normal nasihat. Bila kita diuji oleh Allah, kita sabar dapat pahala. Tapi kalau kita tak sabar, kita mengata macam-macam, kita maki hamun, bukan hilang pun. Betul tak? Tambah lagi balau, dosa dapat, kemurkaan Allah dapat. Sebab tu bila diuji, sabar pilihan kita. Betul tak? Jangan ambil pilihan yang lain, sabar pilihan kita. Bukan boleh katakan kita kehilangan orang yang kita sayang, kita duduk marah. Bukan boleh hidup balik pun. Ingat di Kelantan, Pak Cik Mat, tahu kita ada Pak Cik Mat dengan Mak Aisyah. Cerita di Kelantan dulu yang dipertanam apa? Tembakau kan. Dulu kan taman tembakau. Kelantan, taman tembakau. Tanam tembakau. Kemudian datang apa? Dia dah ambil duit macam kita sawit lah. Kan sebelum apa? Sebelum buah kita pergi pinjam dulu duit, betul tak? Nanti buah kita banyak pakai buah ha. Tuan-tuan dia pergi pinjam duit dah dekat apa? Tembakau. Jadi dia pinjam duit dah dekat orang yang nak ambil tu lah. Ambil duit lah. Ambil duit banyak lah. Tiba-tiba sebelum nak tuai tu, nak ambil tu, banjir. Kelantan kan kerja banjir. Habis tenggelam semua. Maka dia ketika itu ialah dia rasa duit dia dah ambil kan daripada apa? Peraih kan yang nak ambil tembakau tu. Tiba-tiba banjir semua habis. Dia ambil parang dia, dia keluar rumah, dia tala parang ni ke langit. Dia maki hamun Allah. Maki hamun. Macam-macam dia maki hamun, tiulah ni lah duk maki hamun. Tengah maki hamun kena peti. Mati tu Kalau zahir tu macam kufur lah. Zahir lah. Kita tak tahu lah kot. Dia tengah nazak, dia mengucap balik kan. Taubat boleh jadi. Tapi zahir tu kufur. Orang yang maki hamun Tuhan, kufur. Kalau dia sekadar tanya kenapa ya Allah, tak apa. Kenapa ya Allah? Betul tak? Dia manusia betul tak? Kadang-kadang tanya kenapa lah ya Allah aku diuji begini. Itu tak apa. Jiwa manusia. Walaupun tak bagus lah tanya macam tu. Patutnya reda. Tapi tak bawa pada kufur. Ni kalau maki hamun ni. Tunjuk langit. Maki hamun Allah. Ni nak berhenti tak apa kot mesin tu. Tapi tuan-tuan biar mana dia apa? Berhentilah ustaz. Tuan-tuan. Boleh lagi bang? Boleh guna boleh. Kemudian tuan-tuan, saya habiskan yang ni lah. Jadi ingat tiap kita diuji, kita mampu hadapi dia. Jangan kita marah-marah tak hilang pun. Dan saya pernah jumpa orang yang bagi saya yang paling sedih lah. Masa muda semayang, masa kadang baca Quran, bila umur dia dalam 60-an, dia diuji oleh Allah. Dia kena kecil manis, jari dia kena potong, dia susah nak berjalan. Bila dia sakit, dia tak semayang. Sayang tuan-tuan. Ni benda yang sangat menakutkan. Bukan dia, kita pun sama. Takut nanti bila kita dah tua tuan-tuan. Saya cukup takut tuan-tuan. Dan malah saya ada jemaah sebut dia pun pernah jumpa orang lagu tu. Sedih. Muda-muda boleh semayang,
Muda-muda boleh baca Quran. Tapi bila dah tua, dia sakit. Ketika ni dia berubah. Ni sangat menakutkan tuan-tuan. Bukan saya ya, untuk saya dan tuan-tuan sangat menakutkan. Dia main bisikan syaitan. Dia tu tak semayang pun sihat. Dia tu puasa pun tak sihat. Dia tu tikam mekok lagi, kaya. Dia tu jual dadah lagi. Tu kerja duk muhung orang tu. Tuan tengok tuan-tuan. Saya pernah jumpa dan saya agak sedih tuan-tuan. Saya sedih kat dia dan saya risau kat diri saya dan orang lain lah tuan-tuan. Semua orang beriman yang lain. Tolonglah tuan-tuan, bila kita diuji, ingat kita mampu hadapi dia satu. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan pernah jumpa orang lagu tu ke tak pernah? Pernah tak? Siapa-siapa lah kawan ke pernah jumpa? Kalau dia diuji, dia malas semayang. Ataupun dia tak semayang pun. Ada tuan-tuan, kita tak? Ada kan? Dia malas terus. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan, apa ubat dia? Ubat dia satu ya. Kena ingat, kita orang beriman ni, kita beriman akhirat tu, betul tak? Bukan segala-gala dunia, betul tak? Ni segala-gala dunia, dia kaya, dia senang, dia senang. Nak kira lagu tu, Firaun lagi senang, Qarun lagi senang, Namrud lagi senang, Iblis umur dia paling panjang sekali. Banding dengan Iblis tu senang. Betul tak? Banding dengan Iblis tu jahat sejahat-jahatnya, umur panjang tuan-tuan. Panjang sepanjang-panjangnya umur dia. Hidup atas laut, di atas tinggal sana. Senang hidup Iblis tu. Banding dengan Iblis tu senang. Kenapa nak banding dengan orang? Betul tak? Kita ni ada akhirat. Betul tak? Bila kita sakit, ingat supaya di akhirat tak ada dosa dah. Betul tak? Kita diuji supaya apa? Dia angkat darjat. Ingat sikit akhirat tu. Tu ubat dia. Kalau dah terlupa langsung akhirat, ini jadinya. Segala-galanya dunia tuan-tuan. Semua dunia. Sana dunia, sini dunia, sini dunia. Quran kata wal akhiratu khairu wa abqa. Betul tak? Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat tu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Ingat sikit akhirat. Umur pun dah 60-an tuan-tuan. Kalau sakit biasalah. Betul tak tuan-tuan? Kan Nabi sebut a'maru ummati, umur umatku ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 ke 70. Wa aqalla ma jawaza zalik. Tak ramai yang lebih daripada tu. Dah sampai 60. Saya pun tak tahu tuan-tuan. Saya baru 30-an, badan saya pun besar tuan-tuan. Mungkin mati muda boleh jadi. Sekarang saya menung-menung, aku ni mungkin mati muda pun. Merenung-renung kat tuan-tuan. Makan roti canai 2. Tuan-tuan belanja, saya makan, mana saya tahu. Dah lah 2 buah ikan lagi. Mati awak aku ni. Dia tarik potong kaki kan. Tapi bukan senang, sebulan sekali ya tuan-tuan. Free pula tu, free penting tu. Melawak ya tuan-tuan. Saya habiskan boleh tuan-tuan, saya habiskan ya. Tapi ingat itu benda penting jangan kita berubah. Kemudian tuan-tuan, saya habiskan ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakan dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakan. Saya habiskan dulu baca. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami akan salah kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Jadi kita terlupa ataupun kita tersalah. Wahai, ini doa para sahabat Ini doa para sahabat Nabi SAW. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah Engkau bebankan pada orang yang terdahulu pada kami. Contohnya siapa? Orang Yahudi kan. Bila baju kena najis, kena potong. Tak boleh makan binatang yang berkuku. Kuda, kambing, apa lagi, lembu yang kuku tu kan. Itu lemak-lemak binatang tak boleh makan. Kemudian tak boleh tangkap ikan hari apa? Pasal apa? Sebab dia ni zalim. Zalika bima jazainahum. Sebab apa? Sebab mereka ni melampau buat dosa, maka Allah Ta'ala hukum mereka tak boleh makan kambing, tak boleh makan lembu, tak boleh makan lemak-lemak binatang, tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Pasal mereka ni kaum yang melampau. Kita doa supaya kita tak diuji. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memukulkannya, tak mampu buat. Dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami yang kita ulang kan sini kan. Wa'fu anna wa'fir lana wa'fu anna wa'fir lana. Waktu kita tahlil kan. Ini yang makna dia. Maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa kami, dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum kafir. Habis di situ. Akan datang kita pergi yang ke-8, 66 yang ke-8 tu tuan-tuan. Saya hurai boleh ke tuan-tuan? Ke tuan-tuan nak saya baca je? Saya baca lagi laju tuan-tuan. Kok tuan-tuan nak habis? Tapi nak habis dah kitab ni.
Kalau tuan-tuan nak saya baca boleh je. Ha? Yang tadi tak ada apa pun nak hurai. Kalau nak hurai panjang juga tu dekat laha ma kasabatu alaiha ma katasabat. Di situ huraian panjang, tapi saya ringkas ya tuan-tuan. Yang kemudian doa laha ma kasabatu alaiha ma katasabat itu menunjukkan manusia ni kita ada usaha nah. Tuan-tuan usaha baik, tuan-tuan dapat baik, tuan-tuan usaha buruk, tuan-tuan dapat balasan buruk. Nah, ini ayat menentang Jabariyah. Jabariyah ni semua tak payah buat apa, betul tak kan? Kalau semayang pun Allah Ta'ala yang takdirkan, dia tak semayang pun Allah yang takdirkan. Kalau dia mencuri pun Allah yang takdirkan, semua Allah. Golongan Jabariyah kan. Ini ayat yang menentang Jabariyah. Ayat ini jelas sebut laha ma kasabat. Bagi manusia tu apa yang diusahakan daripada kebaikan. Kebaikan diusaha dia dapat. Maksudnya manusia ni dijadikan ada pilihan, betul tak? Ada kemampuan untuk memilih buat dosa atau buat kebaikan. Kemudian wa alaiha maktasabat, kalau dia buat dosa dia balasan buruk ke atasnya. Ini ayat jelas. Saya dan tuan-tuan dalam hidup kita yang mendatang dan yang lepas, kita yang membuat pilihan dalam hidup. Betul tak? Dan kita yang tanggung. Betul tak kan? Kita yang tanggung kehidupan kita. Cumanya segala yang berlaku dalam ilmu Allah dan dalam ketentuan Allah. Mana dia apa? Ilmu Allah mendahului kita. Boleh tak? Cuma kita dipertanggungjawabkan di atas pilihan kita. Kita ada kesedaran, ada pilihan, kita pergi berzina. Memang salah. Kita ada kesedaran, ada pilihan, kita pecah amanah. Betul tak? Memang salah. Alah, contoh mudah macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk rumah tuan-tuan, tengok-tengok apa? Anak tuan-tuan bakar motor tuan-tuan. Contohnya lah. Tuan-tuan baru beli motor, LC, atau Y suku bawah selimut. Bawah selimut tak pernah nampak Y suku tu. Cari pun payah motor siapa tau. Tak apa lah tuan-tuan. Balik-balik anak bakar. Tuan-tuan tanya ke tak tanya? Tak tanya no? Tanya tak anak pasal bakar ke tak tanya? Oh, dia betul. Tadi lagi bagus balon tu. Wah, tu terbayang LC tu. Terbayang LC kita bakar tu. Anak bagi balik banyak pasal bagi kita tiba, pasal bagi kita marah. Ada pilihan, ada akal, pasal buat. Betul tak? Begitulah juga pasal masuk neraka. Ada pilihan, ada akal. Sebab tu orang gila tak masuk neraka. Betul tak kan? Budak-budak tak masuk neraka, dia belum capai akal yang matang. Baik, akan datang 68 pula. Mana? Akan datang 66. 7. Ada soalan tuan-tuan sebelum saya habiskan? Tak ada tuan-tuan, lewat dah. Kan ada soalan? Tak ada. Qada apa? Oh. Kalau cerita ni pukul 9 tuan-tuan. Saya takut abang esok nak balik nak uli hotel channel tu. Esok cuti. Masih baik saya tak ada kuliah subuh esok. Tapi hari tu dia cuti dah. Baik, tak apa tuan-tuan. Kiranya bulan lepas bulan sihat lah tuan-tuan. Saya bulan sihat. Saya tak ada makan. Dia cuti. Baik tuan-tuan, tak apa. Qada mubram dengan qada mu'allaq. Saya ringkas ya tuan-tuan. Qada mu'allaq ni qada yang mana qada. Sebelum tu tentang qada qadar. 5 minit tuan-tuan. 5 minit. Qada qadar. Qada qadar ni apa? Khilaf ulama, tapi yang kita pegang senanglah nak faham. Qadar tu ketetapan Allah yang berada di Lauh Mahfuz. Qada tu bila dia berlaku. Boleh tak? Contohnya tadi pukul 6 tadi kita tak bertemu lagi. Kita tak buat kuliah lagi. Tapi pertemuan kita, kuliah kita dah ada dalam ketentuan Allah. Jadi sebelum berlaku nama dia qadar. Nama dia qadar telah ditetapkan. Bila qada tu maksudnya terlaksana ketentuan Allah Ta'ala itu. Tapi persoalannya tuan-tuan main sini dengan pilihan. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh main sini, tuan-tuan boleh tidur kat rumah, tuan-tuan boleh tengok berita. Tapi macam mana dah ada dalam ketentuan Allah? Kerana Allah mengetahui apa yang tuan-tuan akan buat. Boleh tuan-tuan? Dia bukan paksa tuan-tuan. Takdir tak paksa tuan-tuan. Tapi Allah mengetahui. Mengetahui. Sebab tu tak ada timbul dah hampa ditakdirkan, hampa pun main lah surah tak? Kita main surah dengan pilihan kita. Betul tak kan? Tuan-tuan yang start motor, tuan-tuan nak boleh je tidur, tuan-tuan start motor tuan-tuan layak dapat pahala. Betul tak? Layak pahala. Takdir itu kerana mendahului ilmu Allah, tuan-tuan akan buat apa? Boleh tak? Dia bukan paksa tuan-tuan. Tuan-tuan yang pilih sendiri dengan kehendak tuan-tuan, dengan usaha yang Allah Ta'ala bagi dan kehendak yang Allah Ta'ala bagi. Okey tuan-tuan, boleh Itu qada dengan qadar. Sebahagian ulama kata terbalik. Ada yang ulama kata qada tu yang ditentukan dulu,
Qadar ni bila berlaku. Boleh dah? Dia khilaf di situ. Tak apalah tuan-tuan. Yang penting qadar tu kita pegang mudah lah. Qadar tu ditentukan sebelum berlaku, namanya qadar. Bila dah berlaku namanya qada. Terlaksana. Boleh dah? Kemudian qada ni pula ada dua. Satu mu'allaq, satu lagi mubram. Mu'allaq ni ditulis di Lauh Mahfuz. Kalau Helmi lah contohnya. Kalau Abang Helmi menjaga hubungan silaturahim dan menjaga silaturahim, maka rezeki Abang Helmi akan dapat sekian dan sekian dan sekian. Kalau tak menjaga hubungan silaturahim, rezekinya sekian dan sekian. Kalau Abang Helmi menjaga hubungan silaturahim, rezekinya adalah umur dia, jaga silaturahim, umur Abang Rahim, kata Abang Helmi, umur dia 150 tahun contohnya lah tuan-tuan. Panjang jaga hubungan silaturahim. Tapi kalau tak jaga hubungan silaturahim, umur dia dalam ni umur apa bang? 40 lebih no. Kita kata dalam 49 lah. Kan? 49 umur dia tak jaga silaturahim contohnya lah. Yang ni mu'allaq. Dia ditulis lah, mu'allaq ni ditulis begitu. Tapi Allah Ta'ala dah tahu dah yang mana berlaku. Sebab tu mubram ni, sebagai ulama sebut mubram ni yang berada dalam ilmu Allah, bukan yang dicatat tu. Sebab yang dicatat tu kadang-kadang juga diubah. Disebut dalam apa? Dalam Quran, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Taala padam daripada Lauh Mahfuz tu catatan qada dan qadar, apa yang Allah Taala kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang dikehendaki. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah dah ada catatan seluruh takdir, iaitu di Lauh Mahfuz. Sebab tu ada asal daripada ulama salaf. Kan kita tahu kan? Tengok dah lebih belum 5 minit lagi, seminit tuan-tuan. Lagi bukan, seminit 30 saat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kan kita dengar ada hadis sebut, kalau ada seorang lelaki tu, kita lah ditulis dalam perut ibu, syaqiyun aw sa'idun. Ada hadis 40 kan? Ada hadis 40, Imam Nawawi ada kan? Waktu kita umur 4 bulan, dalam perut mak kita, ataupun dalam umur 120 hari, ada khilaf ulama kat situ. Jadi tuan-tuan, ada yang sebut katanya datang malaikat tulis, betul tak? Salah satu yang tulis syaqiyun aw sa'idun. Syaqiyun ahli neraka, sa'idun ahli syurga. Tulis dah waktu kita dalam perut mak. Kemudian Nabi sebut, kalaulah orang tu ditulis ahli neraka, baik lagu mana pun dia, sebelum dia mati dia mesti buat dosa dan dia masuk neraka. Kemudian kalau orang tu ditulis ahli syurga, kat dunia ni hidup jahat lagu mana pun, tapi hujung dia nak mati mesti dia buat baik, dia masuk syurga. Kan ada kan? Jadi sangat menakutkan, betul tak? Bayangan kita duduk main mengaji, kita duduk main masjid, main apa semua ni, tapi dah tulis ahli neraka, kok mana pun nanti mati mesti buat jahat, mati dengan dalam kejahatan. Betul tak? Kita tengok orang buat jahat, syok lah dia buat jahat, mana tahu dia tulis dia buat ahli syurga. Itu kefahaman yang salah tuan-tuan. Kefahaman yang salah. Yang terbenarnya maksud dia tu fima yabdu, zahir nampak baik tapi batin rosak tuan-tuan. Mungkin dia beramal riak, sum'ah, betul tak? Takabur. Zahir je baik tapi dalam dia rosak, sebab tu mati dia merosak. Sama juga orang yang kita nampak macam tak baik sangat, betul tak kan? Tak apa baik, tapi dalam dia ni keinsafan, dia ada banyak kebaikan. Dalam hati ni merendahkan diri, sayang para ulama. Mungkin hujung-hujung untuk Allah bagi hidayah kat dia. Boleh lah, hujung-hujung tu, kerana dalam dia tu. Tak apalah tuan-tuan. Tapi ada ulama yang berdoa, ulama salah berdoa. Dia berdoa begini, ya Allah, kalaulah dalam catatan amalanmu, catatan Allah di Lauh Mahfuz tu, sebab dia tulis di Lauh Mahfuz tu, tertulis di situ aku ni syaqiyun, yakni ahli neraka, padamlah catatan itu dan tulislah aku ni ahli syurga. Tuan-tuan nampak makna dia yang tercatat di Lauh Mahfuz tu juga masih lagi dalam qudrah dan iradahnya Allah. Boleh tak? Qudrah dan iradahnya Allah. Boleh Allah Ta'ala padam dan Allah Ta'ala tetapkan. Sebahagian ulama kata takkan berubah dah. Ada khilaf di sini, saya tak nafikan. Tapi yang zahir ayat tadi gitulah. Allah Ta'ala padam dan tetapkan. Boleh tak? Yang mubram yang mana? Senang kata yang tercatat tu, itu masih lagi mu'allaq ataupun sebagainya mu'allaq. Yang mubram ni yang berada dalam ilmu Allah. Mana tahu ilmu Allah? Allah Ta'ala dah tahu dah semua apa yang akan berlaku dulu, kini dan selamanya. Hatta waktu kita dijadikan, Allah Ta'ala tahu dah mana hamba dia ni akan ingkar ataupun akan taat. Tapi adilnya Allah Ta'ala letak juga di dunia sebagai bukti yang hamba ni taat, bukti hamba ni ingkar. Sehingga bila bukti dia ingkar, layak masuk neraka. Bukti dia taat, layak dia masuk syurga. Faham tak? Boleh tak? Jelas tak? Saya minta maaf tuan-tuan.
Kelajak masa tuan. Nah. Banyak lagi nak cerita ni. Mau pukul 9 tuan-tuan ni. Mualak ke mubram ni. Tapi gitu je tuan-tuan, doa pada Allah. Ya Allah, kalaulah tercatat dalam qada ni, kita ni ahli neraka, padamlah ketentuan itu. Tetapkanlah aku ni ahli syurga. Sebab Allah Ta'ala berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, termasuk terhadap apa yang tercatat di Lauh Mahfuz. Sebab Lauh Mahfuz itu pun makhluk Allah. Betul tak? Catatan itu juga makhluk Allah. Itu semua dalam kehendak Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Takkan Allah Ta'ala tak berkuasa pada Lauh Mahfuz, tak? Mustahil. Itu makhluk dia. Dan dalam hadis pun sebut, la yaruddul qada illa bid-du'a. Dalam hadis jelas sebut, tidak ada yang boleh menolak qada melainkan doa. Boleh lah. Kita takut apa-apa, doa. Jangan malas doa. Rajin doa, sungguh-sungguh ikhlas, tadarru'an wa khufiyah. Tundukkan hati, takut dan harap. Tuan-tuan, betul-betul ikhlas. Orang yang betul-betul ikhlas, rendahkan diri, doa pada Allah, nak ahli syurga. InsyaAllah tuan-tuan, ahli syurga. InsyaAllah ahli syurga. Tapi jujurlah, jangan minta, ya Allah jadikanlah aku ahli syurga kalau hang nak. Ada orang berdoa macam tu? Kalau tak mau sudah. Ada tuan-tuan. Ada orang berdoa macam tu. Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunlah dosaku kalau hang nak. Ada. Ada orang doa tak ada. Ada sebut dalam hadis Rasulullah tegur. Yang doa macam tu, doa sungguh-sungguh, sepenuh hati dan perasaan. Nah, jangan kalau tak nak tak apa, buat macam mana dah tak mau. Jangan buat kerja tuan-tuan. Minta sungguh-sungguh. Saya minta maaf tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an rahmat tafarraqan wa tafarraqan ma'sumah wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahrum wa la mutula wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.